Assalamualaikum, salam hormat, saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita. Pada kali ini sebenarnya saya nak membawakan perincian lanjut kerana kalau kita lihat situasi berkenaan dengan kes harian jangkitan COVID-19 begitu tinggi, 5 angka pada ketika ini, dan kita lihat angkanya terus menunjukkan peningkatan. Tetapi pada masa sama kita perlu melihat juga data-data lain, dan juga pada masa sama kita ingin memahami bagaimana langkah ingin menuju ke endemik tak kala Omicron masih lagi menular dengan begitu pantas. Dan pastinya pada ketika ini juga kita sedang menantikan sidang media daripada Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Kanan Pertahanan, usai mesyuarat bersama dengan ataupun mesyuarat kuartet Menteri Kuartet COVID-19. Difahamkan pada bila-bila masa sahaja sidang media akan berlangsung. Tetapi sebelum itu saya nak membawakan perbincangan ini bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Samsudin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan Universiti Malaysia Sabah. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esro Awani. Pertama sekali mungkin Doktor boleh memberi reaksi melihat kepada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara pada sebelah tengah hari tadi, yang mencadangkan bahawa pintu sempadan negara perlu dibuka pada 1 Mac nanti dan tanpa perlu menjalani kuarantin. Pandangan doktor melihat dalam konteks risiko dan juga cadangan yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin tersebut. Baik, Haris ya. Hari ini kita dapat satu maklumat ataupun satu cadangan yang dikeluarkan oleh Majlis Pemulihan Negara ya, yang merujuk kepada cadangan untuk membuka sepenuhnya sempadan negara seawal pada 1 bulan Mac, dan mengecualikan perintah kuarantin wajib ini. Jadi dari sudut pengurusan risiko, apa yang saya boleh kongsikan di sini, dari memandangkan status penularan jangkitan COVID-19 pada ketika ini dalam negara ya, terutamanya gelombang varian Omicron ya. Jadi saya berpendapat cadangan pembukaan sempadan negara yang dijangkakan seawal 1 Mac ya, tanpa perlu kuarantin wajib ini sebaiknya ditangguhkan dahulu. Ini kerana kalau kita dapat lihat data yang ada pada hari ini, terdapat banyak peningkatan ataupun lonjakan-lonjakan kes. Kalau kita dapat lihat bilangan kes baru negara meningkat bermula daripada awal Februari sebanyak 2,000 kes sehinggalah tak sampai seminggu pada hari ini. Kita juga telah semalam kita juga telah dikejutkan dengan peningkatan sehingga ke 11,000 kes dan kalau dilihat nilai kadar kebolehjangkitan ataupun R0 masih lagi tinggi, iaitu melebihi 1.0. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dahulu sebelum kita memberi cadangan atau ingin mencadangkan sesuatu. Sebagai contoh cadangan yang dilakukan oleh Majlis Pemulihan Negara ini, ianya perlu merujuk kembali kepada data dan maklumat kesihatan semasa. Jadi kawalan pencegahan keselamatan dan kesihatan di sempadan negara ini mesti diberikan perhatian yang serius pada ketika ini, malah pada setiap masa kerana pada penularan COVID-19 dalam negara sendiri pun menunjukkan lonjakan yang ketara. Jadi sudah pasti semua pihak baik kerajaan maupun rakyat tak mahu ianya bertambah teruk dan lebih membebani lagi kita punya petugas-petugas ataupun mereka yang berada di bidang kesihatan awam dalam mengawal atau membendung atau menguruskan kes-kes baru jangkitan daripada luar negara, Haris. Ya, Doktor, dan difahamkan pada bila-bila masa sahaja Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein akan mengadakan sidang media usai mesyuarat kuartet Menteri COVID-19. Tetapi jika boleh saya quote sedikit apa yang dikatakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelah tengah hari tadi, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara menyatakan bahawa pembukaan sempadan negara ini perlu dilaksanakan secara terancang dan berdasarkan penilaian risiko semasa dan pada masa sama untuk melihat dari segi menyokong pemulihan negara. Tetapi
Tapi seperti yang Doktor maklumkan, kita tahu bahawa varian Omicron menular dengan begitu pantas sekali. Beberapa perkara dalam situasi ini, bagaimana kita ingin memahami dalam konteks ancaman dan juga data-data berkaitan dengan Omicron ini. Pertamanya dari segi mungkin tahap keseriusan mereka yang dijangkiti COVID-19, angka kematian dan mungkin yang dimasukkan ke fasiliti kesihatan berbanding mereka yang positif tetapi dalam kategori 1 dan 2 yang menjalani kuarantin di rumah. Pandangan doktor? Inilah parameter yang memang kita kena gunakan sebelum kita memberi sebarang kelonggaran dan sebagainya. Kita akan membuat keputusan sebaiknya dalam pengurusan risiko penularan jangkitan COVID-19 ini, sebarang keputusan yang berkaitan dengan kawalan risiko jangkitan, ianya perlu merujuk kepada parameter-parameter yang telah dinyatakan oleh Haris tadi. Ya. Sekiranya kelonggaran itu masih lagi ingin diteruskan pada 1 Mac nanti bagi tujuan rentas sepadan masuk keluar negara dengan alasan untuk pemulihan ekonomi negara, maka tidak ada sebab juga kenapa tempoh kuarantin yang sedia ada tidak boleh diguna pakai. Kita semua tahu bahawa baru-baru ini KKM sendiri telah mengumumkan satu tempoh kuarantin yang telah dikemas kini bagi semua rakyat Malaysia untuk mengikutinya, baik yang mempunyai vaksinasi maupun tidak mempunyai vaksinasi, baik yang bergejala maupun tidak bergejala. Ianya sudah ada satu kemas kini tentang kuarantin. Tetapi yang menjadi isu di sini, sudahlah kita longgarkan buka sempadan tetapi kita tidak mahu melaksanakan tempoh kuarantin atau tidak mewajibkan kuarantin. Ini yang menjadi isu kepada cadangan ini. Bagi saya, kelonggaran untuk rentas sepadan dan sebagainya, kita boleh melihat kepada parameter-parameter yang dinyatakan. Tetapi apa-apa yang berkaitan dengan kawalan risiko seperti mematuhi tempoh kuarantin yang sedia ada. Kita di Malaysia ini juga, rakyat kita tertakluk atau perlu melaksanakan tempoh kuarantin ini. Mengapa tidak bagi mereka-mereka yang ingin menentasi sepadan yang kebanyakannya terdiri daripada pelabur asing ataupun mereka yang melancong daripada luar negara masuk ke dalam negara, mereka juga tidak sepatutnya terkecuali daripada kuarantin wajib ini. Ini pandangan saya. Sebab apa juga kemasukan ke dalam sempadan negara, apa juga yang dimasukkan ke dalam negara melalui sempadan yang dibuka ini, turut membawa risiko. Malah risikonya lebih besar kerana ini yang saya katakan tadi, kita perlu juga melihat faktor jangkitan di negara mereka, kadar kebolehjangkitan mereka, jenis varian yang mereka bawa dan sebagainya. Ini semua akan boleh lagi mencetuskan gelombang yang lebih tinggi. Dr. Syamsul, respon melihat kepada 7 ataupun 7 tonggak utama dalam Malaysia menuju ke arah endemik. Bagaimana kita ingin memahami peranan rakyat pada ketika ini dalam Omicron yang sedang menular dengan begitu pantas, pada masa sama memerlukan sifat dan juga sikap rakyat yang bersungguh-sungguh dalam usaha untuk menentang virus COVID-19 ini, Doktor? Benar, Haris. Kalau dilihat dengan kenyataan yang telah diberikan oleh Datuk Seri Syamuddin tadi berkaitan dengan 7 pilar tadi, saya melihat ianya akan menumpukan sepenuhnya kepada pematuhan kendiri, iaitu disiplin setiap orang atau setiap rakyat dalam sama-sama untuk menurunkan ataupun sama-sama untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19 dalam era negara menuju ke endemik. Jadi ini yang ditetapkan oleh pihak kerajaan seperti mana yang telah dibentangkan sebentar tadi bahawa 7 pilar ini sebenarnya dia merupakan satu perkara yang saya lihat di atas kertas cukup mudah, tetapi ianya mempunyai cabaran yang tersendiri di dalam melihat bagaimana masyarakat kita boleh memahami 7 tonggak ini ataupun 7 pilar ini dalam menuju ke fasa endemik dalam negara. Jadi kalau kita lihat tadi dengan pematuhan
SOP-nya dengan disingkatkan SOP-nya tadi dikurangkan menjadi satu ya. Jadi ini semua sebenarnya menjadi satu cabaran ya. Dengan SOP yang sedia ada ni pun kita dapat lihat ya berlaku peningkatan kes seperti mana yang telah diberikan tahu tadi ya sebentar tadi berdasarkan laporan yang dikongsikan walaupun dari segi jumlah mereka yang dikategorikan sebagai kes yang serius atau yang memerlukan katil ICU ya itu agak kurang tetapi kita juga harus ingat pada bila-bila masa ya stage ataupun tahap 1 dan 2 ini boleh meningkat kepada 3, 4 dan 5. Tidak mustahil untuk ianya berlaku. Sebab seperti mana yang saya katakan tadi, kita tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi saya juga ingin memuji ya keberanian pihak kementerian ataupun pihak kerajaan ya, untuk melihat lebih ke hadapan ya, dalam kita mengharungi fasa endemik. Tetapi ini yang saya katakan tadi, cabaran bagi kita untuk memastikan rakyat-rakyat faham ataupun mereka yang bertindak sebagai masyarakat ataupun mereka sebagai golongan yang paling bawah dalam komuniti ini iaitu rakyat, masyarakat faham seperti mana yang telah diberitahu tadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang perlu diperhalusi lagi. Saya cuma tidak pasti bila tarikh sebenar untuk kita beralih ke fasa endemik tetapi kita perlu melihat secara dengan lebih terperinci dengan data-data yang kita ada. Arif. Dr. Syamsul, akhir sekali sedikit sahaja berbaki kurang 1 minit ini. Jaminan Datuk Seri Hishamuddin bahawa tiada lockdown besar-besaran seluruh negara dilakukan, sebaliknya hanya melibatkan PKP di lokaliti tertentu. Respon, Doktor. Pada masa ini boleh diberikan janji tersebut, tetapi saya cukup yakin sekiranya sesuatu berlaku, kita juga harus bertindak lebih cepat, lebih pantas dan lebih prihatin kepada masalah rakyat. Ini yang utama bagi semua pemimpin dalam ataupun mana-mana negara dalam dunia ini dalam memastikan kesihatan dan keselamatan rakyat itu menjadi tonggak atau tunjang utama dalam pembuatan keputusan. Adit. Baik, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Syamsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan UMS yang mengulas berkenaan dengan pasca sidang media Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin pada sebelah tengah hari tadi. Sekian saja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.